Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Mac bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Pekerja restoran melecur hampir 80%. Juga bekas pengurusi Felda dilepas dan dibebaskan 9 pertuduhan rasuah. Seorang pemandu jengkawut maut selepas tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di sebuah lombong di Jalan Sungai Kelambu, Banting. Mangsa berusia 38 tahun yang berasal dari Tanjung Karang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertimbus sehingga paras dada. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Muklis Mukhtar berkata, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Banting digerakkan ke lokasi kejadian selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.34 tengah hari. Mangsa berjaya dibawa keluar oleh anggota bomba dalam tempoh 15 minit. Mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang pekerja sebuah restoran melecur hampir 80% di bahagian badan selepas terlibat dalam kebakaran di premis yang terletak di Jalan Bangsar Utama 6. Lelaki berumur 45 tahun itu difahamkan sedang bekerja di bahagian dapur ketika kejadian berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pantai Wan Muhammad Syahrir Azizi Wan Said berkata, premis berkenaan didapati hampir 70% terbakar dan kebakaran dapat dikawal sepenuhnya kira-kira jam 12.40 tengah hari. Operasi pemadaman dijalankan 44 anggota dengan kekuatan 9 jentera. Punca kebakaran masih dalam siasatan dan mangsa telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. Menurut seorang pelanggan yang enggan dikenali, semua pelanggan dan pekerja lain sempat menyelamatkan diri sejurus terdengar bunyi letupan di bahagian dapur. Mahkamah Rayuan hari ini melepas dan membebaskan bekas pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad daripada kesemua 9 pertuduhan rasuah membabitkan RM3 juta berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites MPHS di Kuching, Sarawak. Panel 3 hakim diketuai Datuk Wazir Alam Maidin Mira secara sebulat suara membatalkan sabitan dan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM15.45 juta yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Februari 2021 selepas membenarkan rayuan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Komati Supiah. Beliau didakwa pada 2018 dengan 9 pertuduhan menerima suapan untuk dirinya berjumlah RM390,000 daripada Ikhwan Zaidil iaitu ahli Lembaga Pengarah Gagasan Abadi Property Sdn Bhd GAPSB menerusi bekas pegawai politik khas beliau Muhammad Zahid Muhammad Arif sebagai tanda terima kasih kerana membantu meluluskan pembelian hotel oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd FICSB pada harga RM160 juta. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tingkat 49 Menara Felda di persiaran KLCC antara 21 Julai 2014 dan 11 Disember 2015. Beliau sebelum ini didakwa mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pasukan pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz, manakala Muhammad Isa diwakili Peguam Datuk Salihuddin Saidin.
Lembaga Tabung Haji TH diarah memperkukuhkan tahap keselamatan perkhidmatan digitalnya iaitu TH Ijari bagi mengelak isu wang pendeposit yang didakwa lesap terus berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohamed Naim Mokhtar berkata, TH akan terus bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM bagi menyiasat insiden penipuan dalam talian berkenaan. Dalam masa yang sama, saya telah arahkan agar tabung haji, CEO tabung haji untuk memperkukuhkan lagi sistem keselamatan tijari ini, dan kita akan mengambil pendekatan untuk memastikan keselamatan wang pendeposit ini terjamin. Itu jaminan daripada tabung haji. Cuma kita tak mampu untuk lakukan perkara ini sekiranya masyarakat, khususnya pendeposit tabung haji, tidak mengambil pendekatan untuk berhati-hati. Okey, so jadi bila masyarakat mengambil pendekatan tersebut dan tabung haji memperkukuhkan lagi sistem tijari tersebut. Semalam, media melaporkan seorang bilal masjid di Hulu Selangor kehilangan RM12,000 dalam akaun TH miliknya yang didakwa dipindah tanpa kebenaran bulan lalu. TH dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah membekukan akaun milik bilal masjid terbabit 3 hari awal sebelum aduan dibuat bagi mengelakkan berlaku kerugian lebih besar. Mangsa membuat laporan polis selepas menerima mesej menerusi talian penting tabung haji yang menyatakan terdapat pemindahan wang daripada akaunnya. TH dalam pada itu mengingatkan orang ramai untuk tidak membuka mana-mana mesej dan hantaran meragukan bagi mengelak daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Terdahulu, Datuk Dr. Mohamed Naim ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Baitul Mal Kebangsaan 2024 di Bandar Hilir, Melaka hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan Human Rights Watch bahawa lebih 1,400 kanak-kanak ditahan di 20 pusat imigresen di seluruh negara. Beliau dalam masa sama mempersoalkan kredibiliti sumber yang dipetik pertubuhan bukan kerajaan NGO berkenaan. Sumber daripada mana? Human Rights Watch. Okey. Insiden di mana? Insiden di mana tu lapor? Tak mention. Dia kata 20 tahanan. Saya ada 19 depo immigration. Okey. Saya tahu precisely angka kanak-kanak di dalam setiap depo. Okey. Sebahagiannya saya dah keluarkan ke Baitul Mahabbah untuk penjagaan yang lebih rapi. So dia tak boleh buat. Saya ini pertama kali saya dengar, kalau boleh sebut depo mana. Depo Semenyih, depo KLIA, depo Tuaran. Dia sebut dengan jelas barulah berlaku adil pada kita untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan apakah benar perkara itu berlaku. Saifuddin menegaskan sebahagian kanak-kanak yang ditahan di depo imigresen akan dipindahkan ke Baitul Mahabbah untuk penjagaan yang lebih baik. Dalam satu kenyataan hari ini, The Human Rights Watch berkata seramai 1,467 kanak-kanak telah dikurung di 20 pusat tahanan imigresen di seluruh negara setakat September lalu. Menurut organisasi itu, kanak-kanak di depo sering menghadapi penderaan termasuk penafian rawatan perubatan, makanan yang tidak mencukupi dan keadaan yang tidak baik. Ia juga mendakwa bahawa 2/3 daripada kanak-kanak yang ditahan tidak ditemani atau dipisahkan daripada keluarga mereka dan kadang-kadang dihantar pulang ke negara asal secara bersendirian. Justru beliau menggesa pemerhati hak asasi manusia untuk menyatakan depo imigresen yang terlibat untuk tindakan sewajarnya. Seorang pekerja pembersihan syarikat luar pesisir didenda RM4,000 selepas mengaku bersalah menggunakan dokumen palsu bagi permohonan bantuan program perumahan rakyat termiskin PPRT bernilai RM50,000. Yusyaf Hisham Yusof, 33 tahun, membuat pengakuan tersebut di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini.
Lelaki itu juga diperintahkan untuk hukuman penjara selama 2 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Berdasarkan pertuduhan, Yus Hafiz Zam dengan curangnya telah menggunakan borang permohonan PPRT, Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR, bagi membuat permohonan bantuan bina rumah baru di bawah projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek. Dia melakukan kesalahan itu dengan mempercayai bahawa dokumen tersebut adalah palsu sekitar Mei 2019 di Kampung Talung Dungun. Tertuduh berdepan hukuman di bawah Seksyen 465 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam prosiding tersebut, Peguam Muhammad Kamaruzaman A. Wahab memohon anak guamnya dielakkan penjara dan dikenakan denda yang minima kerana berpendapatan rendah iaitu antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Timbalan pendakwa raya bagaimanapun berkata ia satu kesalahan serius kerana melibatkan dana awam dan menafikan hak penerima yang layak. Hakim Muhammad Azhar kemudian menangguhkan prosiding kira-kira 10 minit sebelum menjatuhkan hukuman. Sisa balak yang hanyut di Sungai Katibas hingga ke Batang Rajang baru-baru ini berpunca daripada hujan lebat dan bukannya akibat aktiviti pembalakan. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad berkata, berdasarkan siasatan awal, sisa kayu itu dihanyutkan dari kawasan tanah runtuh yang berlaku di kawasan perlindungan hidupan liar Lanjak Entimau. Disebabkan landslide yang banyak ni lah, mungkin kita dapati air yang besar dan mungkin menyebabkan jadi dam, small dam di hulu, and once the water flush back the dam tu membawa semua lah, and you can see the water level di hulu terlalu tinggi, and then the flooding all this the lantai, the floorings of the forest, and bring down all these debris and uprooted all the trees. Pasukan penyiasat mendapati runtuhan tersebut berlaku seluas padang bola sepak. Mengakui sumber sungai di kawasan tersebut kini tercemar, Hamdin turut mengesahkan tiada laporan kemusnahan diterima setakat ini. Namun beliau mengesyorkan aktiviti mengepam air untuk dirawat di kawasan Delta Rejang dikurangkan sehingga kesemua sisa ini dilepaskan ke laut. Ahad lepas, penduduk di sekitar Batang Rajang dikejutkan dengan lambakan sisa hanyut di sepanjang Sungai Katibas di Song. Datuk Hamdin ditemui media selepas menghadiri perasmian persidangan antarabangsa pengurusan mampan hutan tropika di Kuching. Institusi bawah KPM wajib sedia premis prasekolah untuk kanak-kanak 5 tahun. Alhamdulillah bertemu kembali. Kementerian Pendidikan akan mewajibkan semua institusi di bawah kementeriannya untuk menyediakan premis prasekolah untuk kanak-kanak seawal usia 5 tahun secara berperingkat bermula sesi persekolahan tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, langkah itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapat akses pendidikan berkualiti sekaligus dapat mengatasi masalah keciciran di peringkat awal. Dan kita sedang berikan tumpuan penuh kepada gerak kerja ini. Satu adalah soal penyelarasan kurikulum yang mesti kita lihat ia mesti berlaku dengan segera, penyelarasan kurikulum ini. Yang kedua adalah dari segi melihat kepada kepentingan pendidikan prasekolah itu sendiri. Jadi kita ada beberapa institusi termasuk beberapa kementerian yang sedang kita selaraskan. Tapi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita punya hala tuju ketika ini selain memperkukuhkan kurikulum adalah membuat peluasan sebanyak mungkin dalam semua institusi KPM untuk prasekolah. Tambah beliau, untuk tahun ini sebanyak 129 penempatan baharu prasekolah akan dibuka menjadikan keseluruhan 9,909 kelas di lebih 6,000 institusi pendidikan di seluruh negara. Peluasan penempatan prasekolah itu meliputi institusi pendidikan guru IPG, kolej vokasional dan sekolah menengah.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Keusahawanan Permata Remaja di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Pantai di Ibu Negara. Karnival itu bertujuan untuk meningkatkan kebolehlihatan remaja B40 khususnya dalam aspek pendidikan, pengasahan bakat serta kemahiran meliputi pelbagai bidang. Sepanjang 14 tahun pelaksanaannya, seramai 8,396 remaja menerima manfaat di mana 20% daripadanya berjaya melanjutkan pelajaran ke IPT, manakala 75% sudah bekerja atau membuka perniagaan sendiri. Dalam perkembangan berlainan, Kementerian Pendidikan sedia memberikan khidmat sokongan psikososial kepada adik Atar Azim Shukran Jamil yang kematian kedua ibu bapa serta dua adiknya dalam nahas jalan raya di Kampung Pahi, Kelantan Sabtu lalu. Fadina berkata pihaknya akan memberi perhatian serta bantuan sewajarnya termasuklah sokongan kaunseling. Ya, saya ingat kita rakamkan takziah kepada keluarga dan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dari segi bantuan itu memang kepada semua pelajar yang menghadapi isu yang sama, kita ada bantuan-bantuan yang akan kita berikan termasuk bantuan psikososial. Jadi insya-Allah anak ini berada dalam jagaan yang baik khususnya dan juga KPM akan memberikan perhatian terhadap bantuan-bantuan yang diperlukan oleh beliau termasuk bantuan psikososial. Dalam nahas kira-kira 1.40 tengah hari Sabtu lalu, Perdua Myvi yang dipandu Shukran Jamil dari arah Kota Baru menghala ke Gua Musang bertembung dengan sebuah kereta yang terbabas ke laluan bertentangan. Shukran Jamil bersama isteri Nur Aisyah dan anaknya Lufia Adina setahun disahkan maut di lokasi kejadian, manakala Ahya Rafiki 6 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Bagaimanapun, Atar Azim terselamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Jenazah 4 beranak itu dikebumikan di dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Filda Trola Utara di Perak. Rang Undang-Undang RUU Profession Kerja Sosial dijangka dibentangkan tahun ini. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri dalam pada itu berharap agar isu berbangkit mengenai RUU itu dapat dimuktamadkan sebelum tindakan selanjutnya dapat dibuat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, sebelum ini kerajaan secara prinsip bersetuju dengan cadangan penggubalan RUU itu dan telah mengemukakan draft untuk semakan di peringkat Jabatan Peguam Negara pada Jun 2021. Jelasnya, terdapat beberapa isu yang melibatkan perkara undang-undang dan dasar yang perlu diteliti semula sebelum ia dimuktamadkan. Pada tahun 2024 ini juga, JKM mempunyai perancangan untuk melantik seramai 309 orang kaki tangan kontrak pelbagai skim dan grade. Pelantikan ini, Tuan Di-Pertua, adalah untuk ditempatkan di Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ataupun JPKK yang telah pun mula beroperasi pada suku tahun ke-4 tahun lalu setelah diumumkan penubuhannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada bulan Februari. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuching, Dr. Kelvin Yee Lee Yuen yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang untuk membentangkan RUU berkenaan pada sidang Dewan Rakyat akan datang dan adakah RUU itu mengandungi peruntukan mengenai penubuhan sebuah badan kawal selia bebas. Jelas Nancy, penubuhan sebuah badan bebas sememangnya telah dicadangkan dan dimasukkan ke dalam draft asal RUU berkenaan. Malaysia memerlukan penyelesaian menyeluruh berhubung kebajikan warga emas sebagai persediaan menghadapi negara menua menjelang 2030. Bercakap di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee Lee Yuen, mencadangkan agar Malaysia mencontohi sistem insurans jangka panjang LTCI di negara Jepun yang fokus kepada kebajikan warga emas. Jelas beliau, LTCI meliputi penjagaan di rumah, bantuan rumah, perkhidmatan jururawat melawat, perkhidmatan berasaskan komuniti dan penjagaan kemudahan, rumah penjagaan orang tua dan sebagainya. Saya tahu salah satu model pembiayaan kesihatan adalah social health insurance yang telah dikaji. Mungkin kita dapat mulakan dengan golongan menua ini seperti LTCI yang ada di Jepun supaya beban kewangan kesihatan dapat dikawal dan mereka mendapat penjagaan yang terbaik. Sebenarnya kita tidak perlu reinvent the wheel dengan izin.
Perkeso sudah ada satu sistem dan mekanisme yang boleh menampung keperluan ini. Mungkin kita cuma perlukan satu halat dasar, mungkin polish sedikit dengan izin dan political will untuk melakukannya. Menjelang 2030, Malaysia dijangka secara rasmi menjadi negara menua dengan populasi warga emas diunjur meningkat secara drastik iaitu 5.3 juta orang atau lebih 15% daripada populasi negara berumur 60 tahun dan ke atas. Platform video Islamik untuk kanak-kanak Durio Plus menampilkan siri animasi yang menggabungkan nilai Islam dan genre fiksyen sains serta aksi sempena Ramadan. Ilm Kebangkitan Khalifah diterbitkan khusus untuk penonton muda dan merupakan genre pertama seumpama itu dalam industri animasi dunia. Pengasas Durio Sendirian Berhad, Sinan Ismail berkata, beliau berharap dengan siri baharu tersebut, nilai Islam yang terdapat di dalam siri animasi berkenaan memberi impak khususnya kepada kanak-kanak Islam. We really want as many Muslims to watch it lah. Sebab kita buat tu memang deep, kita buat tu memang dengan niat. There's nothing out there. Dan kita feel saja. So macam Nabi mention tadi, ramai parents yang minta hero Muslim, ramai parents minta cerita sirah. So this is it. We've done it together, dan insyaAllah we can reach, hopefully we can go to 100,000 subscribers this Ramadan insyaAllah. Lebih menarik, Ilm Kebangkitan Khalifah turut menampilkan selebriti terkenal Alif Satar sebagai salah seorang watak suara dalam siri animasi berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis Durioversary yang kedua di Ibu Negara petang tadi. Durio Plus turut menjalin kerjasama dengan TV Al-Hijrah di mana pelbagai animasi kanak-kanak akan disiarkan di TV Al-Hijrah setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kita ada rancangan atau slot setiap hari pukul 2.30 PM. Durio Plus di Hijrah setiap dia akan 30 minit sepanjang bulan Ramadan. Kita akan ada Mila, Little Amal dan Dutas Original yang lain, Abu Lala, Ilm kita tak letak dekat situ, tetapi insyaAllah kita akan letak behind the scenes. Sempena Ramadan ini turut dilancarkan kempen Durio Plus Pahala Berganda-ganda dengan menawarkan promosi langganan aplikasi Durio Plus serendah RM8.25. Ia boleh dimuat turun di Google Play serta App Store bermula hari ini. Malaysia International Non-Profit and Development Summit 2024 menghimpunkan kira-kira 100 delegasi luar negara yang aktif dalam aktiviti kemanusiaan. Ia juga menjadi platform perkongsian kejayaan serta pengalaman bersama NGO dalam negara bagi melahirkan organisasi kemanusiaan yang lebih sistematik dan profesional. Perasmian sidang kemuncak itu disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan di Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Kita ada rakan kita daripada United States of America, Rahmah Worldwide yang turut bersama. Jadi sepanjang beberapa hari summit ini, kita akan berkongsi pengetahuan, pengalaman termasuk juga inspirasi kepada semua supaya apa yang kita lakukan kerja-kerja kemanusiaan ini lebih bersifat profesional, sistematik, teratur dan yang paling penting yang berimpak tinggi. Sidang kemuncak bertaraf antarabangsa ini dianjurkan Malaysia Development and Sustainability Professionals Association dan mendapat kerjasama Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Ia turut dihadiri agensi kerajaan dan syarikat swasta. Konvoi bantuan Gaza diarah berpatah balik. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita beralih ke laporan luar negara. Agensi Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendakwa konvoi bantuan mereka diarahkan berpatah balik ketika ia tiba di pos pemeriksaan untuk memasuki utara tebing Gaza. Menurut Program Makanan Sedunia WFP, 14 truk yang membawa bekalan kira-kira 200 tan makanan terpaksa menunggu selama 3 jam di Wadi Gaza.
Ia merupakan konvoi pertama sejak pengantaran bantuan ke utara disekat pada 20 Februari lalu. Sekumpulan penduduk Gaza yang terdesak dan kelaparan turut menyerbu truk berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Tentera Udara Jordan menggugurkan kira-kira 6 tan bekalan makanan yang boleh mengisi perut sekurang-kurangnya 20,000 penduduk Gaza. Misi gugurkan bantuan dari udara adalah pilihan terakhir bagi mengelakkan kebuluran. Turut berbuat demikian adalah Mesir. PBB menganggarkan kira-kira 2.2 juta penduduk Gaza, terutamanya golongan kanak-kanak di bahagian utara kini, diambang kebuluran setelah perang ganas itu berlarutan selama 5 bulan. Palestin akan meneruskan usaha ke arah mencapai gencatan senjata di Gaza walaupun tanpa kehadiran Israel dalam pusingan terbaharu rundingan di Kahirah. Hamas dalam satu kenyataan berkata pihaknya sudah menunjukkan fleksibiliti yang diperlukan untuk mencapai gencatan senjata menyeluruh terhadap pencerobohan ke atas rakyat Palestin. Tetapi Israel masih mengelak daripada hak perjanjian. Perunding dari Hamas, Qatar dan Mesir berada di Kahirah untuk cuba mendapatkan gencatan senjata selama 40 hari dalam perang antara Israel menjelang bulan Ramadan yang bermula minggu depan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkata, keputusan terletak di tangan Hamas sama ada mahu menerima perjanjian untuk gencatan senjata di semenanjung Gaza sebagai pertukaran untuk pembebasan tebusan Israel. Perjanjian yang dibentangkan kepada Hamas akan membebaskan beberapa tebusan yang ditangkap oleh pejuang Palestin, manakala bantuan kepada Gaza akan ditingkatkan untuk mengelak kebuluran. Pembebasan tebusan yang sakit, cedera, warga emas dan wanita akan membolehkan gencatan senjata serta merta di Gaza sekurang-kurangnya untuk 6 minggu. Fasa pertama gencatan senjata ini juga membolehkan lonjakan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dan menyediakan masa serta ruang untuk perancangan yang berkekalan dan ketenangan berterusan. Namun Hamas tetap dengan pendirian mereka mengulangi tuntutan utama kumpulannya, iaitu menamatkan serangan tentera Israel, pengunduran tentera Israel dan pemulangan semua rakyat Gaza ke rumah yang ditinggalkan. Sebarang pertukaran bantuan tidak boleh berlaku kecuali selepas gencatan senjata. Wa inna amna wa salamata sha'bina lan tatahaqqaqa illa biwaqfin da'imin li itlaqin nar wa intihai al-'udwan wal insihab min kulli shibrin min qita'i Gaza. وأن توفير المأوى العاجل والمناسب وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في غزة هو أولويتنا القصوى وأن أي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم قبل أن يتحقق كل ذلك. Tetapi dengan lagaknya, Israel menegaskan tidak akan menamatkan konflik sebelum Hamas dihapuskan. Pemimpin ASEAN dan Australia memberi amaran terhadap tindakan yang membahayakan keamanan di Laut Cina Selatan. Ia berikutan konfrontasi terbaru antara Beijing dan Filipina di Kepulauan Spratly. Pertikaian yang memuncak itu menimbulkan salah satu cabaran keselamatan paling mencabar di rantau ini. Menurut deklarasi bersama yang dikeluarkan antara anggota ASEAN dan Australia, digalakkan semua negara untuk mengelak sebarang tindakan unilateral yang membahayakan keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Selain mengiktiraf faedah memiliki Laut Cina Selatan sebagai lautan keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata mereka perlu memantau aktiviti di Laut Cina Selatan, mengurangkan sebarang ketegangan dan tidak menambahkannya. Pemimpin-pemimpin ASEAN dan Australia turut menyokong usaha antarabangsa untuk mendapatkan gencatan senjata di Gaza. Sidang kemuncak yang bermula Isnin lalu berakhir hari ini. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.